Di asalnya kunut subuh ni dibaca. Kemudian selepas daripada Nabi baca kunut nazilah tu selama sebulan tu, hak kisah Hufaz dibunuh, yang dihantar untuk berdakwah dibunuh, Nabi baca kunut nazilah selama sebulan. Kemudian Nabi diperintahkan berhenti membaca kunut nazilah. Maka Nabi pun berhenti kunut nazilah. Setengah pandangan ulama, Nabi berhenti termasuk kunut subuh. Itu timbul khilaf ulama tu. Mazhab Syafi'i dah kunut nazilah Nabi berhenti selepas baca sebulan. Adapun kunut subuh Nabi baca sehinggalah Nabi meninggal dunia. Nabi membaca kunut subuh sehinggalah Nabi hatta faraqad dunya, sehinggalah Nabi wafat, Nabi membaca kunut subuh. Jadi mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki sunat membaca kunut subuh. Cuma mazhab Maliki ni tak samalah dengan mazhab Syafi'i. Dia mazhab Maliki ni ada kunut subuh tapi dibaca sebelum rakaat. Bukan di dalam i'tidal. Dibaca sebelum rakaat satu dah. Dia afdal lah sebelum rakaat. Dalam i'tidal pun boleh juga mazhab Maliki. Harus dia dalam i'tidal. Tapi mazhab Maliki kunut subuh afdal sebelum rakaat. Kemudian mazhab Maliki ni pula tak kira semai seorang ke, tok imam ke, kunut subuh tu baca sendiri. Baca dengan perlahan. Tak ada. Baca dengan perlahan. Termasuk tok imam. Baca dengan perlahan. Ada orang tu dia kerja di Afrika, kerja minyak. Dia kata tak tahulah. Oh, Afrika ni dia kata sebelum rakaat semai subuh tu, dia ada baca doa. Dia kata puak-puak dia. Doa kunut lah tu. Tapi mereka baca dengan sir, dengan perlahan. Sebelum daripada rakaat pula dia bacanya. Mazhab Syafi'i selepas ada rakaat. Hak tak ada khilafnya adalah kunut nazilah. Kunut nazilah tu tak ada khilaf. Cuma bezanya sedikit, dalam mazhab Syafi'i kita ni kunut nazilah ke-5 semayang. Kalau mazhab Hambali, kunut nazilah ni sampai subuh je. Kalau mazhab Hanafi, kunut nazilah ni pada semayang yang bacaannya kuat. Subuh, maghrib, isyak saja ada kunut nazilah. Adapun mazhab Syafi'i kitanya, tiap-tiap semayang 5 waktu ada kunut nazilah. Apabila turunnya wabak yang meluas. Macam-macam itu masa Qawi contohnya. Timbul musibah yang besar ke atas umat Islam macam di Palestin. Contohnya. Disunatkan baca kunut nazilah. Macam sekarang ni lah. Hari Jumaat lah biasanya tau. Hari Jumaat baca kunut nazilah. Cuma satu kekurangannya, tu imam dia maklum. Dia maklum. Rakaat kedua nanti kita akan sama-sama baca kunut nazilah. Dia maklum begitu saja. Dia kena tambah sikit, minta kepada makmum sama-sama aminkan. Ni dok ni. Seorang pun dah aminkan. Senyak aja. Dia tak aminkan. Doa untuk orang Palestin pun tidak diaminkan. Doa kebinasaan pada Yahudi laknatullah pun tidak diaminkan. Tak ada. Amin. Sunat amin dengan kuat. Bukan sunat amin saja. Sunat amin dengan kuat. Macam tadilah. Macam mana tadi? Tu imam. Allahumma hdina fi man hadai. Dan makmum kata kan? Amin dengan perlahan. Amin dengan kuat kan? Macam amin Fatihah tu lah. Amin dengan kuat. Kunut subuh, amin dengan kuat. Kunut nazilah, amin dengan kuat. Semai Jumaat. Ramai mana orang ada tau. Bukan kata amin dengan kuat. Mulut pun tak gerak. Amin dengan perlahan pun tak ada. Jadi Tok Imam patutnya beritahu. Rakaat kedua Jumaat nanti, kita akan baca kunut nazilah. Dan makmum ramai-ramai aminkan dengan kuat. Jangan Tok Imam aja duk berdoa. Makmum duk kerah aja. Amin. Ya Allah, perkenan ya Allah. Amin. Ya Allah, perkenan ya Allah. Gitulah. Tak. Kalau kunut subuh, amin, amin, amin. Kenapa kunut nazilah tak aminkan? Tok Imam ni kena beritahu.
Bukan beritahu kata nak baca kunut nazilah saja. Minta supaya pakat aminkan dengan kuat sebagaimana amin Fatihah. Kan amin Fatihah kan kuat kan? Amin kunut subuh, maklum kuat. Jadi aminkan ti kunut nazilah pun kuat. Nazilah tu panjang dah tu. Doa untuk kesejahteraan, keselamatan orang Palestin. Doa untuk kebinasaan atas Yahudi laknatullah. Tapi tak ada sambutan. Tak ada nak aminkan. Tu imam aja bunyi sungguh. Tu imam aja bunyi doa tu dengan merendahkan diri. Tapi anak makmum menung je. Tak tahulah kot dia berasa kendor dah sekarang ni, dah tahulah. Tak dia rasa letih dah, dia kata. Masa mula-mula kunut nazilah dahulu ada amin ke tak? Siapa dah puasa hampir kemudian ni? Kata senyap je. Dah. Bukan kata amin dengan kuat. Dengan perlahan pun tak masalahnya. Mulut tak bergerak. Maka akad tangan saja je. Kunut subuh pandai pula. Kunut subuh pandai pula. Pandai amin. Amin. Dia kunut nazilah ni, dia sunat baca kuat tu imam, sama ada semayang tu, semayang bacaan perlahan sekalipun. Kalau semayang Jumaat tu, semayang subuh, semayang Jumaat, bacaan kuat. Kalau kata kunut nazilah tu dibaca lepas ketika semayang zuhur, semayang asar, sunat kuat juga. Sunat kuat. Walaupun semayang zuhur tu bacaan perlahan, walaupun semayang asar bacaan perlahan, baca kunut nazilah tu sunat kuat. Dia gini, dia kunut ni berdoa. Berdoa ni hukum asalnya sunat perlahan. Tadarruan wa khufiyah, perlahan. Doa ni perlahan. Sebab tu kita kalau membaca kunut, kunut subuh ke, kunut nazilah ke, tak kira lah. Kunut ketika semai sunat witir ke, kalau seorang diri, kunut tu disunatkan baca perlahan. Kita semai subuh di rumah seorang diri. Fatihah kita baca kuat. Surah kita baca kuat. Tapi kunut kita baca dengan perlahan. Tak sunat kuat. Yang sunat kuat ni hanya tu imam. Sunat kuat walaupun sembahyang tu sembahyang bacaan perlahan zuhur asar. Kunut nazilah sunat baca kuat. Jadi sini kita fahamlah. Kalau kita nak supaya diaminkan oleh orang, maka doa tu disunatkan kuat. Tapi hukum asal baca doa perlahan. Tak kira doa lepas semayang ke, sunat baca dengan perlahan. Tapi kenapa tu imam doa lepas sembahyang kuat? Macam kunut lah. Kunut kalau sembahyang seorang, sunat baca dengan perlahan. Fatihah, surah, sembahyang fardu subuh baca kuat. Tapi kunut subuh baca perlahan. Tapi kenapa tu imam membaca kuat? Supaya diaminkan. Sama juga dengan doa lepas semayang. Siapa pun baca doa lepas semayang, memang sunat baca dengan perlahan. Bukan dengan kuat. Tetapi kalau tu imam yang baca doa, supaya diaminkan oleh makmum di belakang, maka tu imam kena kuat. Tapi kuat ni bukan kuat dengan suara yang nyaring, bukan. Kita nyaringkan suara, hukumnya makruh. Sebab seolah-olah kita memohon kepada Allah yang tidak mendengar. Kita hanya keluarkan suara ketika membaca doa adalah untuk didengari oleh orang lain yang akan aminkan doa kita. Sebab itulah kita semai subuh, Fatihah, surah kita baca kuat. Ketika membaca kunut tu, dia mana? Volume dia panggil. Volume dia tu, kekuatan dia kena rendahkan sedikit daripada kuat kita membaca Fatihah surah ketika sembahyang subuh tadi. Masa kunut tu dia kena rendahkan sikit sebab kita memohon kepada Allah dalam keadaan kita merendahkan diri, menghina diri, pohon. Maka dengan nada suara yang lebih rendah. Tapi oleh kerana kita supaya nak diaminkan oleh yang lain, maka kita kuatkan sedikit suara. Jadi doa lepas dah semayang tu. Sebab ada juga tempat yang dia doa tak bunyi. Doa tak bunyi tu imamnya. Lepas tu, Tok Bilal belakang tu, amin, bunyi. Lepas tu pun amin, angkat tangan. Lepas tu, amin.
Amin. Makmum pun lenggok tengok. Oh, akak tangan. Lepas tu, raut muka. Amin apa? Tok Imam minta apa? Tak dengar. Bila tak dengar saja, da'a binafsih. Kita doa sendiri. Kalau Tok Imam doa dengan perlahan, makna apa tu? Maknanya, sama-sama baca doa. Sebab doa lepas semayang ni, Nabi tak baca ramai-ramai. Kalau Tok Imam tu baca doa lepas semayang dengan perlahan, bererti Tok Imam nak doa hak dia, makmum angkat tangan doa hak dia. Bukan aminkan doa Tok Imam, yang Tok Imam rendahkan suara, sebab kita nak aminkan. Amin. Ya Allah, perkenan ya Allah. Tok Imam kata apa? Tok Imam minta apa? Kita tak dengar. Kita tak dengar kan? Amin, minta apa? Moleklah. Amin. Tok Imam minta nak bini lagi. Contoh. Dalam tabir tu ada bini Tok Imam. Amin juga. Diperkenankan. Boleh bini seorang lagi. Tak dengar, tak diaminkan. Dah. Ini cerita lepas semayang dah. Lepas semayang, tak ada hubungan dah kita dengan Tok Imam. Tak ada hubungan dah. Tapi Tok Imam semacam, sebab rumah pun kita panggil dia Tok Imam. Tok Imam apa duduk rumah dah? Tok Imam dah semayang je. Maknanya sudah semayang, dia bukan Tok Imam kita dah. Tapi kita pakat. Kita pakat, wirid sama-sama, doa Tok Imam baca seorang, kami makmum hanya qada aminkan hak doa Tok Imam. Tu pakat. Tapi sebenarnya dalam luar semayang, tak ada dah hubungan antara imam dengan makmum, tak ada dah. Jadi kalaulah dia tu bukan Tok Imam kita dah, kita tak dengar doa dia, mana ada amin. Samalah kita kata. Dalam sembahyang. Ni, dalam sembahyang ni. Kita makmum pada Tok Imam. Kita buat masalahnya, elektrik terpadam. Jadi, mikrofon tak dipakai. Tak ada lah. Elektrik terpadam. Campur pula dengan bising hujan, contohnya. Jadi, kita pergi pada masalah, makmum perempuan di belakang. Makmum ni. Tapi makmum ni tak dengar bacaan Fatihah Tok Imam. Tak dengar. Sebab bising dengan hujan ni. Tak dengar. Maka bunyilah makmum lelaki duduk dekat ni. Amin Fatihah. Makmum perempuan belakang. Tidak ada amin. Sebab dia tak dengar bacaan Fatihah Tok Imam. Tu makmum tu. Tok Imam baca Fatihah. Doa Tok Imam ihdinas siratal mustaqim. Doa yang sama Fatihah ni. Tapi dengar doa Fatihah Tok Imam tak dengar. Makmum yang tak dengar duduk belakang, contoh perempuan, tak sunat aminkan. Sebab tak dengar. Sampai masalah Tok Imam pun baca doa kunut. Makmum lelaki depan ni dekat. Dia dengarlah Allahumma hdina fi man hadait. Makmum lelaki pun amin. Jadi sampai kepada makmum perempuan, hanya suara amin makmum lelaki. Tidak mendengar suara kunut Tok Imam. Makmum perempuan di belakang tak sunat aminkan. Lepas tu makmum perempuan di belakang sunat baca doa kunut sendiri. Bukan aminkan kunut imam di hadapan. Kerana tidak mendengar kunut imam. Hanya mendengar amin makmum lelaki di belakang. Ada itu kita makmum kepada imam di dalam solat. Luar solat, dah. Kita bukan makmum dia dah. Kalau doa tu tidak didengari, tak sunat aminkan. Kenapa tu imam doa dengan perlahan? Sebab hukum asal berdoa sunat perlahan, betul. Tapi disunatkan kuat supaya diaminkan oleh orang yang lain. Sebab ada yang tu imam yang seumpama tu. Wirid perlahan, doa pun perlahan. Orang ni amin saja je. Tak tahu apa yang diminta oleh tu imam. Jadi kunut adalah doa. Sunat perlahan, menjadi imam. Barulah sunat kuat. Termasuk kunut nazilah. Walaupun ketika sembahyang tu, sembahyang bacaan perlahan, zuhur, asar sekalipun. Kemudian satu laginya kunut witir Ramadan. Kunut witir Ramadan. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali yang tak ada kunut subuh, tetap ada kunut witir Ramadan. Kunut subuh mazhab Hanafi tak ada. Mazhab Hambali tak ada kunut subuh. Tapi kunut witir Ramadan, mazhab Hanafi ada. Ada kunut
witir Ramadan. Tapi kalau mazhab Hanafi kok, dia kunut witir Ramadan sebelum rokok. Bukan dalam i'tidal. Kunut witir Ramadan, macam Mekah tu mazhab Hambali. Macam kita lah. Selepas daripada rokok, kunut witir Ramadan di dalam i'tidal. Di dalam i'tidal. Ada ni. Mazhab Hanafi kunut witir Ramadan dia. Tapi sebelum rokok. Cuma bezanya kita dengan mazhab Hambali ni, kita kunut witir Ramadan bermula daripada nisfu yang kedua. Separuh yang kedua. Nisfu yang kedua, separuh yang kedua. Makna 30 hari itu ada separuh yang pertama, ada separuh yang kedua. Separuh yang pertama 1 hingga 15. Separuh yang kedua bermula 16 Ramadan. Dia amalan setahun sekali tau. Siapa je malam 15 Ramadan tu mulalah timbul. Baca kunut tak lagi malam ni. 15 barunya. Kan dia kata separuh yang kedua. 15 tu penghujung separuh yang pertama. Separuh yang pertama 1 hingga 15. Separuh yang kedua bermula 16. Jadi witir Ramadan ni nisfu yang kedua. Ni biasa kalau malam 15 tu timbul persoalan dah lah. Nak kena tanya dah malam ni, malam 15 Ramadan ni. Kena baca kunut tak lagi? Belum. Belum lagi. Sebab belum lagi nisfu yang kedua. Nisfu yang kedua bermula daripada 16 Ramadan. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, witir Ramadan ni bermula daripada malam yang pertama. Malam yang pertama. Dia sudah ada kunut witir Ramadan. Malam pertama. Kita mazhab Syafi'i, nisfu yang kedua bermula daripada malam 16. Itu je beza. Tapi kalau kunut witir Ramadan, semua mazhab disunatkan baca. Kunut nazilah, semua mazhab disunatkan baca. Cuma bezanya, kalau mazhab Hambali, kunut nazilah hanya sembahyang subuh sahaja. Kalau mazhab Hanafi, kunut nazilah hanyalah pada sembahyang yang bacaan kuat. Ada pun mazhab Syafi'i, sembahyang fardu yang 5-5. Sunat baca kunut nazilah. Sembahyang fardu yang 5. Termasuk sembahyang tunai ataupun sembahyang qada. Ni mazhab Syafi'i kita. Kunut nazilah sunat baca pada sembahyang fardu yang 5 waktu. Sembahyang fardu yang 5 waktu ni jatuh tunai pun sunat baca qada. Dia sedang qada sembahyang fardu yang ditinggal pada masa dahulu. Sunat juga baca kunut nazilah. Sembahyang 5 waktu. Tunai, qada, sembahyang 5 waktu. Sunat baca kunut nazilah pada i'tidal rakaat yang terakhir. Pada i'tidal rakaat yang terakhir. Sebab kunut tempatnya i'tidal rakaat terakhir dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab itulah i'tidal rakaat yang terakhir pada semua sembahyang dia panggil rukun panjang. Kan tadi sebut i'tidal rukun pendek. Duduk asal duduk rukun pendek. Melainkan i'tidal rakaat yang terakhir rukun panjang. Sebab i'tidal terakhir adalah tempat kunut secara kasarnya. Di situ dapat kunut. Kunut apa ada situ tak ada kunut nazilah lah contohnya. Jadi i'tidal rakaat terakhir walaupun tidak membaca kunut nazilah, dia berdiri i'tidal lama mana pun sembahyang tak batal. Walaupun dia bukan baca kunut nazilah sekalipun. I'tidal rukun pendek melainkan i'tidal pada rakaat yang terakhir dia panggil rukun panjang kerana dia tempat kunut. Jadi kunut ni ada 3, kunut subuh, kunut witir Ramadan dan juga kunut nazilah. Kita ni mula-mula pandai kunut nazilah ni hak kawit lah. Hak kawit lah orang kita. Barulah pandai kunut nazilah. Ada kunut masa kawit je. Jadi pada masa Palestin ni orang pandai dah lah, orang tahu dah. Kunut nazilah. Dia kunut nazilah ni dia sama macam kunut subuh lah. Kemudian ditambahlah doa yang kemudian
yang bersesuaian dengan apa yang kita nak mohon. Tetapi sebenarnya kunut subuh Nabi SAW bukan hanya satu bacaan. Ada berbagai bacaan hak kunut yang dibaca oleh Nabi SAW. Iaitu kunut Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu bermula sana pujian. Allahumma hdini itu doa. Fa innaka taqdi itu sana pujian. Jadi kunut ni merangkumi doa dan juga merangkumi sana, merangkumi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sekurang-kurang kunut pendek. Dia kena ada dua, dia kena ada doa dan dia kena ada puji. Mana contoh sekurang-kurang kunutnya, Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu tu bukan kunut, itu selawat. Selepas ada kunut, sunat ab'ad yang lain. Hak kunutnya sekurang-kurangnya Allahumma ghafirli ya ghafur. Allahumma ghafirli doa. Ya ghafur, wahai Tuhan yang maha pengampun, itu sana, itu pujian. Arti panggil kunut pendek. Allahumma arhamni ya rahim. Ya Allah, kesambelah akan daku, tu doa. Ya rahim, itu sana dia panggil. Arti panggil kunut pendek. Ni ada orang kunut panjang, kunut dia kata. Dah kunut pendek, kunut. Kunut pendek. Yelah, kadang-kadang nak cepat kan. Nak cepat, bacalah. Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosa aku. Ya ghafur, wahai Tuhan yang maha pengampun. Itu kunut. Jangan lupa selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu bukan kunut. Itu selawat selepas kunut, sunat ab'ad yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.